Selamat datang saudara-saudari. Kita bersambung mengenai siapa penuduh kita. Ya, siapakah penuduh kita? Ya, kita baca di dalam Wahyu. Ya, Wahyu babak 12 ayat 10 berkata. Ya, Wahyu babak 12 ayat 10 berkata, kemudian aku mendengar suara lantang di syurga berkata, sekaranglah masanya Allah menyelamatkan umatnya dan Allah menunjukkan kuasanya sebagai Raja. Sekarang penyelamat yang diutusnya untuk menunjukkan kuasanya kerana yang menuduh, ya, siapa yang menuduh? Yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam sudah dibuang daripada syurga. Ya. Siapakah penuduh kita itu? Ya, yang selalu berhadapan dengan Allah siang dan malam. Malam sudah dibuang daripada syurga. Ya, kita mau masuk dan mendengar Ayub, ya, cerita Ayub di Perjanjian Lama. Dalam babak 1 dan 2, kita sudah tahu si pengoda, si penuduh itu menguji Ayub. Ya, mari kita mendengarnya. Kalau belum membaca Ayub, kita mari mendengar babak 1. Ya, di tanah Uz tinggal seorang lelaki yang bernama Ayub. Dia menyembah Allah dan setia kepadanya. Dia seorang yang baik budi, yang selalu berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang jahat. Dia mempunyai 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Serta dia memiliki sebanyak 7,000 ekor domba, 3,000 ekor unta, 1,000 ekor lembu dan 500 ekor keldai. Dia juga mempunyai banyak hamba dan dialah orang yang paling kaya antara penduduk-penduduk di daerah timur. Anak-anak lelaki Ayub biasanya mengadakan jamuan di rumah masing-masing. Ya. Pada suatu hari, ini ayat 6. Ya, pada suatu hari makhluk syurga menghadap Tuhan. Dan si pengoda, si penuduh itu juga hadir bersama-sama mereka. Tuhan bertanya kepada si penuduh itu, dari mana engkau datang ni? Si pengoda menjawab, aku telah menggembara ke sana ke sini dan menjelajahi seluruh bumi. Ya, kita dengar yang dikatakan dalam Wahyu 12, ya, ayat 10 dia berkata, ya, kerana yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam. Ya, apa berlaku dalam akhiratnya? Dia dibuang dari syurga. Tapi dalam Ayub kita dengar dia masih boleh pergi ke syurga. Ya. Si pengoda menjawab, aku telah mengembara ke sana sini dan menjelajahi seluruh bumi. Habis Tuhan berfirman, adakah engkau perhatikan Ayub, orang yang mengabdikan kepada aku? Di seluruh bumi, tiada seorang yang begitu setia dan baik seperti dia. Dia beribadat kepada aku dan sungguh berhati-hati supaya dia tidak membuat jahat. Tetapi apa si pengoda itu menjawab? Maukah Ayub beribadat kepada kamu jika dia tidak mendapat apa-apa ganjaran? Kalau Tuhan tidak memberkati dia, maukah dia mengikut Tuhan? Dan si pengoda itu berkata lagi, engkau selalu melindungi dia serta keluarganya dan segala miliknya. Engkau menjayakan segala usahanya
dan engkau memberikan dia banyak ternakan sehingga memenuhi seluruh negeri. Tetapi seandainya engkau mengambil segala miliknya, tentu dia akan mengutuk engkau, Tuhan, secara terang-terang. Maka Tuhan berfirman kepada si pengoda itu, ya, baiklah, lakukanlah apa saja dengan segala milik kamu, asalkan tidak membinasakan Ayub. Ya, jangan membinasakan Ayub. Lalu si pengoda itu pergi daripada hadapan Tuhan. Ya. Dan apa berlaku? Si pengoda pergi untuk memusnahkan segala yang Ayub ada. Ya. Dan apa berlaku kemudian? Dalam babak 2. Si pengoda menguji Ayub lagi. Ya. Makhluk-makhluk syurga menghadap Tuhan lagi. Dan si pengoda pun hadir bersama-sama mereka. Tuhan bertanya kepada si pengoda itu, "Dari mana engkau?" Si pengoda menjawab, "Aku telah mengembara ke sana sini menjelajahi seluruh bumi." Tuhan berfirman, "Adakah engkau perhatikan Ayub, orang yang mengabdi kepada aku? Di seluruh bumi tiada seorang yang begitu setia dan baik seperti dia. Dia beribadat kepada aku dan sungguh-sungguh berhati-hati supaya tidak berbuat jahat. Engkau telah memujuk aku supaya membenarkan engkau mencelakakan dia tanpa alasan. Tetapi Ayub masih tetap setia kepada aku." Si pengoda menjawab, "Manusia rela mengorbankan segala milik mereka supaya dapat terus hidup. Tetapi jika engkau menyakiti tubuhnya, tentu dia akan mengutuk engkau secara terang-terang." Maka Tuhan berfirman kepada si pengoda itu, "Baiklah, lakukanlah apa saja dengan dia, asalkan engkau tidak membunuh Ayub." Kemudian si pengoda meninggalkan Tuhan lalu mendatangkan kudis penyakit kulit kepada Ayub dari telapak kaki sampai ke mecu kepalanya. Ayub pergi duduk di sebelah timbunan sampah sambil mengukis-ukis kudisnya dengan sekeping pecahan tembikar. Isterinya juga berkata kepadanya, "Masihkah engkau tetap setia kepada Allah? Kutuklah Allah dan matilah." Ayub menjawab, "Engkau bercakap seperti orang bodoh lah. Isteri aku, engkau bercakap seperti orang bodoh. Apabila Allah memberikan yang baik, kita menerimanya. Kita juga patut menerima yang tidak baik." Walaupun Ayub menderita, dia tidak mengucap kata-kata yang menentang Allah. Ya. Bila kita menderita, adakah kita mengucap, "Ayo, mengapa ni terjadi pada aku? Mengapa Tuhan beri aku sakit? Mengapa?" Ya. Kita selalu komplain. Ya. Saya juga banyak komplain. Tetapi bila kita membaca ayat Ayub, ya, ini berlaku kerana si penuduh pengoda itu datang untuk memusnahkan harta benda Ayub, memusnahkan badan dia. Tetapi nyawanya tidak boleh dimusnahkan kerana Tuhan melindungi nyawanya. Dalam cobaan-cobaan ini, kita tahu Ayub dalam babak 2 ayat 10 juga berkata, ya, kerana dia ditimpa malapetaka, tetapi Ayub menderita, dia tidak mengucap kata-kata yang menentang Allah. Bukan ramai orang boleh berbuat seperti Ayub. Ya. So dalam
percobaan-cobaan ini, ya, kita tahu bahawa si penuduh itu yang membuat segala yang jahat. Ya, Tuhan memberi segala yang baik kepada kita. Tetapi kalau minda kita, ingat Tuhan membuat segala yang tidak baik kerana kita dosa, kita buat salah. Itulah balasan kita. Ya. Itu minda kita mesti diubahkan. Kerana segala yang Tuhan bagi kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Bukan untuk menghukum kita. Tetapi penuduh itu datang di hadirat Tuhan. Kita tengok gambar, hakim itu adalah Allah Bapa. Yesus bersama-sama dengan orang seperti Ayub itu. Ya, Yesus menjadi pembela. Dan siapa penuduh? Syaitan menjadi penuduh kita. Siang dan malam dia pergi tengok apa yang kita buat. Dia buat campur tangan. So kita mesti tahu siapa pembela kita, siapa penuduh kita. Ya, kita mesti tahu segalanya. Kerana kita tahu Yesus adalah iman agung untuk membela kita. Bolehkah kita mempercayai pembela kita? Itu sangat penting. Sekian, terima kasih. Shalom.